Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ni saya nak jawab persoalan kepada seorang kawan matrik di KMKN Kedah. Seorang lelaki meninggal, warisnya ialah isteri, anak lelaki, 4 orang anak perempuan. Hasil felda yang diperolehi adalah 5,000. Ini adalah usaha sama lelaki ini bersama dengan isterinya. Maka isterinya boleh menuntut 1/2 harta sepencarian selagi mana semua ahli waris bersetuju. Okey, maknanya 1/2 darab dengan 5,000 adalah 2,500 ini untuk isteri. Okey, kita tengok pula bagaimanakah pengiraan untuk setiap ahli waris. Pertama sekali kita tulis waris siapa? Isteri, anak lelaki, anak perempuan pertama, kedua, ketiga dan keempat. Okey, apabila kita tulis semua, maka isteri kita tahu dia akan dapat 1/8. Bagaimana isteri dapat 1/8? Bagaimana? Sebab kita tengok dalam surah An-Nisa ayat yang ke-12, bahagian isteri akan dapat 1/8 sekiranya yang meninggal ini, lelaki ini yang meninggal mempunyai keturunan, mempunyai furuk ke bawah, iaitu ada anak lelaki, anak perempuan, ada cucu ke bawah, maka isteri akan dapat 1/8. Okey, seterusnya adalah anak lelaki. Anak lelaki dan anak perempuan ini akan berbahagi sesama mereka. Lelaki 2 bahagian, anak perempuan dapat 1 bahagian. Okey, di mana kita tengok hujah ini, kita tengok daripada surah An-Nisa ayat ke-11. Anak lelaki 2 bahagian, anak perempuan 1 bahagian. Okey, bagaimanakah untuk pengiraan matematik untuk kes ini? Kita letak kat sini 8 disebabkan penyebut di bawah ini adalah 8. 1/8 ini adalah untuk isteri. Maka asobah ataupun kita panggil baki 7/8 akan dapat kepada setiap anak ini, iaitu anak lelaki 2, anak perempuan 1. Okey, apabila kita nak buat pengiraan, kita tulis bahagian masing-masing di sebelah sini, iaitu anak lelaki 2, anak perempuan 1. Maka semuanya adalah total 6. 7/8 ni boleh ke kita nak bahagikan dengan 6? Tak kan? Jadi apabila tidak dapat nak dibahagikan dengan 6, 7/8 ini saya darabkan semuanya, semua untuk kolom yang pertama ini saya darabkan dengan 6. 6 ni saya dapat daripada mana? Saya dapat daripada sini untuk bahagian setiap anak, iaitu 8 darab dengan 6 jadi 48. Jadi bahagian isteri 1/8 darab dengan 6, isteri dapat 6/48. Untuk anak lelaki 14 ni dapat daripada mana Syazwani? 14 ni dari 2 bahagian untuk anak lelaki ni darab dengan baki asobah tadi, 2 darab dengan 7 jadi 14 per 48. 48 ni dapat daripada mana pula Syazwani? 48 ni sebab semua penyebut kat bawah ni adalah 48. Kita ambil 48 ni letak bawah ni. Okey, kita tengok pula bahagian untuk anak perempuan. Anak perempuan kenapa 7 pula? Sebab dalam surah An-Nisa telah ditetapkan, telah disyariatkan untuk anak perempuan 1 bahagian, untuk anak lelaki 2 bahagian. Jadi 7 ni, 7 baki tadi 7 darab dengan 1, sebab bahagian untuk anak perempuan 1, 7 darab dengan 1, maka anak perempuan dapat 7/48. 7/48 setiap seorang anak perempuan. Okey, seterusnya kita selesaikan pula bahagian hasil felda yang diperolehi oleh ahli waris ini. 5,000 ini saya dapat daripada mana? Daripada hasil felda 5,000. Tolak bahagian isteri dapat 2,500. Tolak bila 5,000 tolak 2,500 jadi 2,500 baki. Maka 2,500 ini dibahagikan mengikut bahagian faraid ini. 6/48 darab dengan 2,500, 14/48 darab 2,500, 7/8 darab 2,500, dan untuk semua anak perempuan ini 7/48 darab dengan 2,500. Maka bahagian untuk isteri akan dapat
RM312.50. Bahagian untuk, nampak tak ya? Okey, bahagian untuk anak lelaki akan dapat RM729.18. Bahagian untuk anak perempuan pertama, kedua, ketiga dan keempat akan dapat RM364.58 untuk setiap anak perempuan ini. Okey. Okey, ada juga yang bertanya. Okey, saya bacakan kat bawah ni. Bahagian isteri adalah bahagian isteri 2,500 ini, 2,500 campur dengan bahagian faraid. 2,500 ini adalah harta sepencarian beliau dengan arwah ini, dan 312.50 ini adalah bahagian faraid 1/8 untuk isteri ini. Maka isteri akan dapat RM2,812.50 untuk bahagian isteri. Bahagian anak-anak bagaimana pula? Bagi anak-anak, ambil jawapan yang di akhir ini. Ini adalah bahagian untuk anak-anak berolehi. Tetapi ada juga soalan, sekiranya waris-waris tidak bersetuju 1/2 ni diberikan kepada isteri. Isteri ni siapa? Isteri ni mak kepada anak-anak inilah. Contohnya mungkin juga bukan mak kepada anak-anak ini. Mungkin juga ibu tiri, mungkin bagi macam-macam kes, macam-macam situasi yang kita boleh jumpa kalau bercerita tentang faraid ini. Tetapi kat sini isteri ini adalah ibu kepada anak-anak ini. Okey, sekiranya waris-waris ini tidak bersetuju 1/2 ini diberikan kepada isteri, bagaimana? Okey, first of all, sebelum kita nak dapatkan surat takbir kuasa, kita nak bahagikan bahagian harta pusaka, isteri kena buat tuntutan di mahkamah syariah sebelum nak bahagikan harta pusaka ni. Sebelum nak tukar nama ke, nak tukar kereta ke, nak bahagikan bahagian-bahagian faraid yang lain, nak bahagikan bahagian-bahagian aset-aset yang lain, maafkan saya, bahagian aset-aset yang lain, bukan bahagian faraid, bahagian aset-aset yang lain. Sebelum nak bahagikan, kena isteri ni kena buat tuntutan dulu kat mahkamah syariah. Dan seperti yang ramai yang tahu, nak buat tuntutan ni bukan mudah. Ia mengambil masa, ia memakan masa dan mengambil kos dan tenaga dan emosi semua, dan hubungan kekeluargaan. Jadi kalau orang Terengganu panggil dok comel. Kalau terpaksa buat tuntutan di mahkamah. Jadi saya selaku seorang konsultan, saya selaku seorang perunding keuangan, menasihatkan lebih baik kita buat secara bermuafakat dan bertolak ansur sesama ahli waris. Bila bertolak ansur, bila bermuafakat sesama ahli waris, tak payah bayar dah nak turun naik mahkamah syariah ni. Tak payah dah nak pergi menyusahkan diri. Tak payah dah nak tak payah dah nak membuang masa dan tenaga. Bila seseorang isteri tu nak buat tuntutan di mahkamah syariah, nak buat tuntutan harta sepencarian ni, ia memang mengambil masa. Nak tak nak memang ambil masa. Jadinya saya selaku seseorang konsultan, jagalah hubungan kekeluargaan, jagalah hubungan baik, jagalah supaya tidak berlaku perpecahan disebabkan harta pusaka ni. Harta pusaka ni kita boleh secara percuma je. Yang berusaha, yang berusaha bersungguh-sungguhnya adalah arwah yang berusaha. Dan
jika dia berusaha bersama seorang isteri yang berpenat lelah daripada susahnya hinggalah sekarang ni, hinggalah dah dapat hasil, apa salahnya kita melepaskan bahagian untuk harta semua kepada seorang isteri ini. Itu pendapat saya lah, itu apa yang saya boleh bagi pandangan lah. Sebabnya memang kos kat sini memang dah ada, masa pun memang banyak lah kena habiskan. Jadi bermanfaat lah dan bertolak ansur lah sesama kita. Okey, untuk hari ini setakat ini dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.